Masa aku kat rumah lama dulu, mak aku ni waktu dulu dia suka sangat jemur kain waktu dekat maghrib, means dalam pukul 6.40 lebih macam tu kan. Mak aku jemur kain macam tu sebab bila petang dia busy, dia kerja tau. So bila petang tu kadang dia balik daripada kerja, dia sibuk dengan masak, lepas tu dia sibuk urus hal lain sampai dia lupa. So bila time nak dekat maghrib tu, bila nak gelap kan, baru dia terperasan. Masa tu aku kecil lagi, mata aku yang memang daripada kecil boleh nampak benda-benda ni. Jadi peristiwa yang pertama yang membuatkan aku sedar kenapa aku tak bagi mak aku jemur kain pada waktu nak dekat maghrib, sebab ada satu hari tu memang mak aku dah jemur dah. Aku tak tahu bila mak aku jemur kain yang dekat luar. Malam tu aku tengah tengok TV, tiba-tiba aku ada terdengar suara tau. Suara dia bunyi macam tahu tak bunyi yang macam bunyi penggera. Lepas tu aku rasa macam bunyi telefon ke, sebab bapak aku pernah buat ringtone macam tu. Jadi aku pun pergi kat dalam bilik, aku check semua-semua tak ada. Lepas tu aku pergilah balik kat ruang tamu. Okay, lepas tu aku dengar bunyi tu makin kuat. Lepas tu pintu beranda aku tu dia macam tertolak-tolak. Okey, biasanya keadaan tu terjadi bila angin terlalu kuat. Tapi pada hari tu angin tak terlalu kuat. Jadi aku pun buka lah kat luar. Bila aku buka kat luar, aku tak nampak apa-apa. So untuk tengok kain dekat ampayan tu, aku rendah waktu tu. So aku kena panjat kerusi yang memang ada kat situ untuk mengintai. Jadi aku pun panjat. Bila aku intai, aku tak nampak apa-apa. Just nampak kain dan nampak lah kat bahagian kawasan bawah tu kan. Lepas tu bila aku nak pusing balik, aku rasa macam aku ada perasan benda-benda gerak dekat kain baju tu kan. Aku pun intai baik semula. Lepas tu aku ternampak rambut yang melekat dekat kain baju tu. Okey, ada satu t-shirt tu jemur, lepas tu gap sikit t-shirt lain kan. Dekat situ lah aku nampak rambut tu macam melekat dan seolah-olah ada kepala lah, maksudnya rambut tu dah terlipat dekat situ. Bila aku nampak, aku tak intai terus. Lepas tu aku masuk dalam. Aku fikir nak angkat kain ke tak, nak angkat kain ke tak. Lepas tu aku bagi tahu kat mak aku suruh mak aku angkat kain tu. Mak aku kata kain tu tak kering lagi. Lepas tu aku suruh jangkat. Bila mak aku dah angkat masuk ke dalam, kain tu diletakkan kat atas kerusi tau, kat sofa belah tepi tu. Jadi aku ni tengok TV kat kerusi sebelah sini. Jadi kain tu diangkat letak kat bahagian tepi. Tengah aku tengok TV tu, aku terdengar lagi bunyi tu. Lepas tu aku pun pandang lah dekat kain tu. Yes, memang benda tu tengah peluk kain-kain tu tau. Maksudnya rambut dia dekat bahagian belakang tu, dia memeluk kain-kain lembap yang basah tu, dan dia punya muka tu sangat-sangatlah menggerunkan, di mana muka dia berkedut. Bukan kedut macam kedut muka orang tua tu. Dia macam penyek-penyek ceruk lah. Lepas tu dia peluk kain yang banyak-banyak tu. Dia macam tu menghidu tau. Lepas tu aku tengok lah. Lepas tu aku macam terkejut, tapi masa tu memang aku dah memang biasa nampak. Aku pun nak tengok lebih dekat. Lepas tu bila aku jalan 2 step ke depan nak pergi ke kain tu, benda tu hilang. Ada satu peristiwa ni terjadi masa kat rumah sewa aku dulu. Aku duduk dengan kawan-kawan. So rumah sewa aku ni dia dekat bahagian bawah. Jemur kain dekat bahagian luar tu, pintu belakang. Aku tak tahu macam mana. Aku sebenarnya memang jarang sangat-sangat untuk jemur kain pada waktu malam, sebab aku dah lalui beberapa peristiwa kan. Tapi waktu tu mungkin terdesak, baju tu aku nak pakai esok tu, aku memang tak dan basuh. So malam tu aku jemur juga. Jadi aku macam, niat aku macam semoga tak ada apa-apa lah kan. Aku just jemur biasa je. Lepas tu aku jemur mungkin before maghrib kot. And then aku leave it je lah. Aku tak angkat kain tu. Malam tu nak masak, masa kat dapur, aku memang tak pasang langsir dekat bahagian tingkap tu. So daripada dalam kita memang boleh nampak kain-kain. Tengah-tengah masak tu aku dah terdengar macam bunyi orang langgar tau. Pintu belakang tu pintu pagar besi. So bila macam orang langgar kan dia bunyi dengung-dengung. Jadi aku terdengar bunyi tu. Lepas tu aku rasa macam kucing kot, sebab belakang tu memang biasa kucing yang lalu. Aku pun tak tahu lagi. Lepas tu bunyi lagi. Lepas tu aku pandang dekat pintu pagar tu. So pintu pagar ni, kalau korang tahu, pintu rumah belah belakang yang dia besi, separuh dekat atas dia tu ada macam jaring-jaring yang korang boleh nampak kat luar. So kalau kata orang kat luar tu tinggi, dia boleh pegang jaring tu, diintai macam tu. Faham tak? Jadi tu pintu kita orang. So masa aku pandang tu lah, aku ada nampak tangan je berpaut dekat besi yang boleh mengintai tu. Memang tangan dia buruk, tapi kuku dia tak panjang. Tangan macam tangan manusia, tapi cuma dekat bahagian ujung dia macam runcing sikit. Dia pegang kat situ. Jadi masa tu aku macam dah agak dah, ni mesti benda-benda tu. Tapi aku malas tengok sebab hari-hari yang sebelum tu aku ada diganggu dengan digelar sebagai Cik Ponti. Jadi masa itulah aku rasa benda tu, sebab beberapa hari lepas aku dah nampak dia ganggu aku dekat bilik. Pontianak ni kuku dia panjang, tapi yang ini tak ada kuku. Dia hanya tangan dia je runcing. Aku rasa benda apa ni kan. Aku dah terfikir, oh ya, aku jemur kain kat luar.
Aku pun dah siap masak semua. Aku masuk dalam, aku buat tak tahu, aku tutup pintu dapur, makan. Tengah aku makan tu nak jadikan cerita, aku tak boleh fokus. Aku rasa macam teringat, habislah kain aku keluar. Kenapa aku cakap habislah? Sedangkan kalau tak nampak, benda tu tak memudaratkan apa-apa pun, betul tak? Tapi kenapa? Sebab sebelum ni aku pernah berpengalaman kain baju aku rasa lembab-lembab, bukan lembab biasa, dia berserta dengan lendir. Dan benda tu aku rasa sangat tak selesa dan geli, membuatkan aku akan alert benda tu. Jadi bila aku dah terfikir-fikir, aku dah rasa macam serabut kain aku kat luar tu, aku pun decide untuk angkat kain kat luar tu. Jadi aku minta kawan aku teman aku. So buka pintu tu, aku angkat semua kain, aku pun bawa masuk rumah. Sebelum aku nak bawa masuk bilik aku letak dulu. Aku asing-asingkan letak kat ruang tamu dulu kan, nak tengok mana kering mana tak kering. Lepas tu last masa aku nak angkat semua, aku biarkan dalam beberapa minit, aku nak angkat semua tu, ada satu baju aku ada lendir dia. Aku tak tahulah dia buat macam mana kat baju tu, tapi memang ada lendir dia. Jadi aku tanya kat member aku. Member aku tak nampak lendir tu, tapi dia nampak putih. So dia ingat macam, biasalah tu, apa ni, sabun tak hancur. Dia cakap macam tu. Sedangkan dia nampak putih sahaja, yang aku nampak sekali dengan lendir. So baju tu aku terpaksa basuh balik lah, sebab di mata aku nampak macam tu. Jadi kalau di mata orang lain pun tak nampak, di mata aku macam tu. Jadi kalau korang kat tempat aku, korang nampak benda yang macam tu, mesti korang akan do something, sebab korang yang nampak macam tu. Kita tak boleh ikut orang lain tau. Macam walaupun aku nak ignore, orang lain bukan nampak pun, benda ni bukan wujud pun. Contoh lah, kalau aku nak ignore macam tu pun tak boleh, sebab aku tak selesa, sebab aku dah nampak benda tu. So aku terpaksa basuh baju tu. Okay, peristiwa macam ni bukan sahaja terjadi dekat ampayan lepas aku angkat, malah aku juga pernah nampak betul-betul exactly depan mata aku dekat hampayan. Okay, ada satu peristiwa tu, masa tu mak aku jemur kain dekat kawasan terbuka. Masa tu dekat rumah lama lah. Rumah tu dia macam bawah blok tau. Bawah blok tu dia ada ruang. So mak aku jemur kain kat situ. Tapi bukan kain biasa tau. Dia jemur toto, selimut, benda-benda yang besar lah. Sebab tak ada space. Jadi masa mak aku buat amal yang tu jemur kat situ, mak aku lupa. Yang ini memang bukan sebab dia jemur waktu last minute ke apa. Dia memang lupa nak angkat kain. Pukul 9 lebih lah. Macam tu baru dia teringat. And then aku cakap, turun, kita ambil. Sebab kalau tak ambil, bahaya. Jadi masa tu aku dah besar sikit tau. So masa tu lah mak aku macam, okay, kita kena ambil kain ni. So kita orang turun lah, 2 orang. Elok masa aku turun tu lah, aku nampak 2 jenis makhluk yang berdiri. Dia macam susuk manusia, tapi dia tak macam persis manusia lah. Maksudnya dia macam bengkok-bengkok sikit badan dia. Tangan dia macam gini kan. Dia tengah peluk-peluk dekat sebahagian selimut yang mak aku jemur tu kan. Satu kat sebelah tepi, satu kat belakang. Lepas tu bila aku nak pergi ambil tu, aku macam dah slow-slow, mak aku baca beberapa ayat. Lepas tu aku pergi kat tepi tu, aku nampak, and aku memang nampak lidah dia panjang menjilat kain tu. Jadi aku cakap kat mak aku, lepas ni baca ni, ketuk-ketuk dulu toto tu. So mak aku buat benda tu lah. Bila ketuk-ketuk, mak aku pun sertakan sekali dengan beberapa doa, benda tu hilang. Jadi bila bawa naik ke atas, kita orang check, macam mak aku tak nampak apa-apa lah. Macam aku pun tengok benda tu, walaupun dia dah jilat-jilat tu, macam lendir tu tak sempat lekat tau. Tapi aku macam nampak lah kesan-kesan tu kan, macam kesan-kesan putih tu. So mak aku cakap, macam mana nak basuh balik ke macam mana? Betul aku cakap, tak apalah, biar dulu lah kat sini kan. Esok tu pula dekat toto tu hilang. Dia tak ada dah macam putih-putih ke kesan-kesan apa semua tu tak ada. So itulah yang aku nampak bila kain jemur sampai lewat malam. Sebenarnya memang tak ada hadis sahih pun yang mengatakan tak boleh jemur kain malam. Okay, so korang tak perlu nak ambil serius dengan benda ni. It's just my experience. So korang tak perlu terlalu taksub dengan cerita aku ni, sebab aku memang daripada kecil macam ni. Jadi memang aku nampak benda-benda yang pelik lah. Jadi korang tak boleh refer apa yang aku cakap ni.